hadis mutawatir. Abu Bakar Al-Bazzar dalam Musnad dia kata telah diriwayat oleh 40 orang sahabat Nabi. Hadis ni 40 orang sahabat Nabi beriwayat hadis ni. Abu Bakar As-Sayrafi dia kata telah meriwayat hadis ni 60 orang sahabat. Ramai lagi. Abul Qasim Ibnu Mandah mengatakan sab'atan wa samani 87 riwayat sahabat. Nak lagi? Ada lagi orang mengatakan isnain wa sittin 62. Termasuk 10 orang yang dijamin masuk syurga. Allahu Akbar. Ada setengah riwayat kata mi'atan 200 orang sahabat. Yang penting hadis ni mutawatir. Hadis sangat jelas kepada kita. Jadi tak perlu lagi kita hurah panjang. Yang kita naknya beberapa hadis yang Nabi sebut tadi. Hadis apa ni? Siapa dia kata pada aku benda yang tak ia tahu, benda hak Nabi tak kata, maka dia salah seorang daripada pendusta. Imam Nawawi contohnya telah menyebut dalam hadis dalam syarah Sahih Muslim, dia kata apa? Dalam hadis ini fawaid wa jumal minal qawaid. Beberapa faedah dan jumlah yang kita besar. Yang pertama, ta'zim tahrimil kadhib. Besarnya dosa, haramnya pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk di kalangan dosa besar yang boleh membawa orang yang melakukannya masuk dalam neraka wal iyazubillah, dan mengambil tempat duduk neraka. Tetapi orang ini tidak kafir selagi dia tidak menghalalkan pendustaan. Orang ini tak kafir. Boleh jadi orang ni orang baik, cuma dia tak teliti dalam bab hadis. Allah Ta'ala nak masuk neraka, Allah Ta'ala nak ampunkan, itu hak Allah. Tapi perbuatan ini ta'zim, besar. Ini satu. Bahkan Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, bapa kepada Imam Haramain, dia mengatakan yakfur, kafir orang yang sengaja buat dusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat lagi ni. Kafir terus. Yang kedua, sesiapa yang berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau marratan wahidah, sekali je, saqatat adalatuhu, gugur keadilan dia. Jadi riwayat-riwayat lepas hari ni tak diterima lagi. Terbatal hujah-hujahnya kecuali dia taubat. Jadi dalam masalah ini khilaf ulama, ada mengatakan terima taubat, tak ada terima taubat. Imam Nawawi mengatakan diterima taubat dia kalau dia benar-benar bertaubat. Masalah yang ketiga, la farqa fi tahrim, tidak ada perbezaan haram itu mendusta ke atas Allah Ta'ala di antara dalam bab akidah, di dalam bab hukum, dalam bab targhib wa tarhib wal mawa'iz, dalam bab nasihat. Yang kita duk dengarnya tidak jadi masalah hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal. Imam Nawawi kata apa? La farqa, tidak ada beza di antara mengharam mendusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab hukum, dalam bab targhib, galakkan amalan, dalam bab mau'izah, dalam bab apa ni tazkirah, bahasa kita kan tazkirah, yakni nasihat, dan lain-lainnya. Fakulluhu haramun min akbaril kabair, semua perbuatan ini haram, termasuk dalam dosa besar. Wa akbahil qaba'ih, dan sangat keji perbuatan ini bi ijma'il muslimin, dengan diambil kira ijma' mereka. Tak sekira lah karamiyah, taifah mubtadi'ah ni, ada sekumpulan orang-orang ahli bid'ah, nama dia karamiyah. Dia kata boleh kita buat hadis palsu nak suruh orang buat ibadat. Berat tak berat ni? Boleh nak suruh buat hadis palsu, nak suruh orang buat ibadat. Jadi biar orang rajin ibadat, kita tipu orang. Kita kata siapa dia baca doa ni boleh banyak ni. Siapa dia baca, contoh hadis palsu yang disebut oleh para ulama, iaitulah hadis kelebihan semaya tarawih setiap malam. Ni hati-hati, tolong jangan baca. Hadis ini tidak ada sanad. Dia dipanggil termasuk dalam hadis palsu. Jadi siapa dia baca solat malam ni, ini hadis palsu, termasuk di kalangan ini. Jadi Nabi kita larang buat macam ni.
Jadi puak Karamiah ni dia pisau buat hadis palsu kerana nak suruh orang ibadat. Kata Imam Nawawi, wa taba'um hala hadza kasiruna minal jahalah. Ramai orang yang ikut Karamiah ini dari kalangan orang-orang jahil yang menisbahkan diri mereka kepada zuhud. Apa buat zuhud ni reka hadis kerana nak suruh orang ibadat. Imam Nawawi kata jangan. Panjang lagi lah. Kita pilih sikit-sikit. Kata Imam Ibn Hajar pun sama juga, dia ambil daripada Nawawi. Yang keempat, tahrumu riwayat al-hadis al-mawdu', haram meriwayat hadis-hadis mawdu' al-mukhtalaq al-masnu'. Ambil hadis palsu. Yang contoh tadi hadis kelebihan salat tarawih setiap malam, hadis kelebihan baca Quran setiap surah. Ini termasuk juga. Dan banyak lagi lah hadis kelebihan berbuat Asyura contohnya. Apa jadi? Illa ala sabilit tahzir, kecuali untuk nak menjauh. Jangan baca hadis ni. Hadis gini-gini ni hadis palsu. Boleh kita kata. Kata Imam Nawawi, haram meriwayat hadis-hadis maudhu' kalau dia tahu dia maudhu'. Faman rawa hadisan alima au zanna wad'uhu, siapa dia riwayat dia hadis yang dia kata hadis ni maudhu', dia tidak cerita keadaannya, fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id, maka dia termasuk di kalangan amaran keras Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jumlatil kadzibin ala Rasulillah, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang mendusta ke atas Rasulullah wal iyaz billah. Karena itulah, kalau orang riwayat hadis sahih ataupun hasan, dia kata Rasulullah qala kaza wa kaza. Kalau hadis dhaif, jangan kata Rasulullah kata, kita kata diriwayatkan. Qila, ruya, itu dia panggil lafaz. Jadi ada juga setengah ulama mengatakan, kalau kita ni istabah, kesamaran hadis ni apa status dia, bila kita sebut lafaz kita kata au kama qal. Tapi kalau tahu dah hadis ni memang tak ada sanad, tak payah au kama qal lah, dusta dua kali nama dia. Ni ramai ustaz-ustaz ni sebut-sebut hadis au kama qal. Au kama qal apa? Mu tahu ke tak sanad tu? Kita boleh kata au kama qal ini kalaulah ishtabaha alaih. Maknanya kita tahu hadis ni sahih tapi lafaz dia tu ada perbezaan, kita selalu nak pakai hak mana, maka dia kata selepas pada au kama qal wallahu alam. Ini Allahu akbar. Kata yang kelima, kata Imam Al-Baghawi dalam Syarah As-Sunnah, i'lam, ketahuilah, annal kadhiba 'ala an-nabi a'zamu anwa'il kadhib ba'da kadhibil kafir 'ala Allah. Mendustai atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dosa besar selepas daripada mendustai kafir kepada Allah. Ya ilaha illallah. Di antara lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita cerita apa yang kita dengar. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Nabi kata memadailah orang tu menjadi pendusta, dia cerita semua apa dia dengar. Ustaz ni kata Nabi macam ni, kita tahu hadis sahih atau sahih, buat juga. Bawa cerita Sa'labah bin Hatib, kononnya tak bayar zakat, hadis ni palsu, kita bawa juga. Jadi jangan. Cerita bin Unuk, Allahu akbar, banyaklah cerita-cerita. Allah, kata Imam Nawawi, makna hadis ini wal asar dalam hadis bab ini, fa fiha zajar anit tahdis bi kulli ma sami'al insan. Ini larangan daripada cerita apa yang dia dengar. Jangan duduk cerita apa yang dia dengar, mungkin dia dusta. Jadi itu di antara larangan-larangan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita nak kata di sininya, larangan ini cukup besar daripada kita duk bawa hadis-hadis palsu, duk bawa cerita-cerita yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda nak simpulkan masalah yang pertama tadi, iaitulah masalah iftira'. Iftira' ke atas Allah Ta'ala ini ada dua perlu pada penjelasan. Yang pertama, qala Allah kaza wa huwa yakzib. Dia kata Allah berfirman, dia tipu. Ini dia panggil menipu atas Allah. Ini ingat. Karena itulah Nabi larang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang. Larang macam mana?
Nabi kita larang daripada kalau orang kafir bertemu dengan kita, dia minta nak berhukum dengan hukum Allah, Nabi kata la, jangan kata ini hukuman aku. Kalau kata hukum Allah, kena tak kena tak tahu, kita nak sadar kepada Allah. Kalau tak kena, jadi kita menipu pada Allah. Jadi itu nak masalah yang pertama. Wan na'usani, masalah yang kedua, an yufassira kalam Allah bighairi ma aradallah. Kita tafsir ayat Quran ikut hawa nafsu, tidak ikut ilmu. Ini dua. Mana orang ni mendusta Allah melalui tafsir. Tuhan nak lagu lain, kita tukar pasal lain. Kerana nak mengambil hati orang-orang yang kita jaga ni, pembesar-pembesar ni, kita takwil sana takwil sini, yang haram boleh jadi halal, yang halal boleh jadi tak halal. Jadi ini dipanggil perbuatan. Jadi kita kata maka ini termasuk di kalangan orang yang mendusta kata Allah, mengikut hawa nafsu. Tetapi kalaulah orang ni orang baik, ikhlas, maka dia tafsir ayat Quran melalui ilmu yang dia ada. Dia tafsir hadis Nabi melalui ilmu yang dia ada. Maka dia tersalah dalam tafsir. Orang ni tidak dinamakan dusta ke atas Allah, dusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Kalau tidak, mana ada ulama berani nak ulama ikhlas yang berani, ulama yang tak ikhlas tu memang dia menipu dah. Tak ada masalah. Imam Ghazali kata ulama usuk itu. Jadi yang kita kata masalah di sini iaitulah orang menafsir kalam Allah dengan nafsu. Tapi kalau dia tafsir dengan ilmu dia, maka tiba-tiba tak kena, salah, ijtihad dia tak betul, dia boleh satu pahala, bukan boleh neraka. Jadi yang jadi masalahnya, kata ulama, wa aksarun nasi kaziban ala Rasulillah, kumpulan yang paling banyak mendusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humur rafidah, iaitulah kumpulan Syiah Rafidah. Orang ni ahlul bidah yang paling banyak buat dusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, boleh dia kata Nabi tinggal hadis, suruh Sayyidina Ali jadi khalifah, lepas tu Abu Bakar curi jawatan. Allah, berat-berat cerita buat dia. Jadi para ulama mustalah hadis mengatakan, ketika menghuraikan tentang hadis maudhu', mereka mengatakan in aktsara man yakdzibu 'ala rasul humur rafidah asy-syiah. Jadi orang-orang Rafidah, orang Syiah, inilah orang yang banyak mendusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.